الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Yang berusaha pihak pengurusan Surah Haji Maksum, tuan-tuan imam, tuan-tuan muadzin dan siap, pegawai dan ahli dan kuasanya, tuan-tuan muslimin tetamu Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan mendapat limpahan kurnia Allah dan keridaan Allah Subhanahu wa taala hendaknya insyaallah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan saya menyeru pada diri saya dan tuan-tuan sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan terus istiqamah kita melaksanakan kebaikan dan tuntutan yang fardu dan sunnah serta meninggalkan segala kemungkaran dan maksiat. Semoga dengannya Allah mengekalkan taqwa dalam diri kita insya-Allah. Muslimin rahimakumullah. InsyaAllah malam ini sebagaimana yang dimaklumi mungkin ya ada pengajian khusus lah, bukanlah khusus sangat ya, minggu kelima. Jadi bukan dalam jadual tiap bulan kerana minggu kelima tu ada berapa kerat saja ya setahun. Jadi Ustaz Azhar telah minta saya untuk mengisilah malam ni insya-Allah. Tuan-tuan okey ya semua? Nampak senyap tu macam risau saya tu, senyap aja. Takut tak setuju ya. Okey ya insya-Allah. Baik tuan-tuan, malam ni saya kongsi dengan tuan-tuan satu kisah yang kita selalu baca cerita itu setiap minggu ya, malam Jumaat. Ada kisah ini terkandung dalam surah Yasin, iaitu namanya kisah Ashabul Qaryah. Kisah penduduk sebuah negeri. So dalam Quran dia tidak sebut tahu negeri itu khusus. Jadi ulama tu dia ada selisih pendapat. Negerinya negeri mana? Dan ada yang mengatakan negerinya namanya Antakiyah. Apa nama Englishnya saya tak tahu lah, tapi kata dekat dengan Syria, wallahu alam ya. So bila Allah tak sebut secara khusus dalam Quran, juga Nabi pun dia SAW tidak menyebut secara khusus dalam hadis ya. Maka ulama di situ ada berbeza pandangan tentang siapakah Ashabul Qaryah ini. Kalau tuan-tuan biasa dengar Ashabul Kahfi, itu dah tahu dah. Ashabul Ukhdud pun dah tahu. Ashabul Ukhdud ni yang dibakar dalam parit tu. Ya, lepas tu baby boleh bercakap.
Ashabul qaryah ni dia jarang didengar dan namanya pun umum. Qaryah tu kampung ataupun negeri. Jadi rentetan daripada kisah ini adalah kisah di zaman Nabi Isa alaihissalam. Lama tuan-tuan. Tapi Allah suruh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi peringatan kepada Quraisy. Kerana apa? Kerana orang Quraisy ni banyak melawan kan tuan-tuan. Tak nak ikut Nabi SAW. Kemudian menyakiti Nabi SAW. Dan banyaklah. So Allah ni bagi tahu kepada Nabi kita Muhammad SAW, Muhammad kau cerita kisah umat terdahulu yang tak nak ikut Nabi tu apa jadi. Jadi itu yang Allah cerita dalam surah Yasin ini bermula ayat 13. Bila Allah kata a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Muhammad bagikan contoh kepada umatmu, iaitu orang-orang Quraisy yang degil-degil tu, yang tak nak ikut tu, terutama pak saudara dia itulah, dengan satu seorang kawan lagi tu namanya Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab. Ni kawan baik ni ya. Cakap kat mereka dan juga kepala-kepala Quraisy. Sebab kebanyakannya yang tak nak dengarnya kepala-kepala Quraisy. Jadi kalau boleh tangkap kepalanya tu, boleh dibasuh kepalanya tu kan, jadi pengikutnya dia ikut tuan. Ini bila kepalanya pun tak boleh dapat, susah sikit lah. Padahal tuan-tuan pun tahu kan Abu Jahal, Abu Lahab ni dia, yalah memang dia menolak agama Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya dia suka tuan-tuan. Dia suka dengan Nabi itu baca Quran, dia suka dengan Quran itu. Tapi oleh kerana dia tu ketua kan, jadi ketua takkan nak tunjuk suka kepada musuh. Nanti anak buahnya cakap, apa bos? Bos pun suka, kami tak boleh suka. Jadi dia egonya sangat besar. Itu akhirnya matinya mati kufar ya, matinya kafir. So Allah kata kepada Nabi Muhammad, Muhammad, kau cerita kat mereka itu tentang kisah ashabul qaryah, yaitu penduduk sebuah negeri, idh ja'ahal mursalun, ketika mana mereka itu diutuskan dengan para rasul. Bukan satu tuan-tuan ya. Mursalun tu nanti kita ceritalah banyak mana. Kalau Quraisy bukanlah sekadar itu mengecilkan Nabi Muhammad SAW, tidak. Diutus dengan seorang saja, yaitu Muhammad SAW. Tapi ashabul qaryah ini diutus dengan banyak rasul, dengan kalimat mursalun. Kalau kita belajar Arab ni dia adalah jamak, ada mufrad. Tak apalah tuan-tuan, nanti pening kepala. Saya cuma cerita banyak tu Nabi diutus ke penduduk kampung tu, yang namanya Antaqiyah tadi tu. Yang mereka itu asalnya tuan-tuan ya, banyak kaum ni, umat manusia di dunia ni, asalnya mesti sembah berhala. Tu berhala tu memang dia tahulah. Bukan tak tahulah ya, macam mana ya, dia memang itulah objeknya, apa-apa pun mesti berhala. Yuk, tuan-tuan boleh cek Nabi apa saja, sembahannya mesti objek. Mesti objek. Tak patung ya berhala, sama lah tuan-tuan kan. Tak apa menyembah api ya mesti objek lah. Menyembah matahari mesti objek. Jadi datang Islam itu nak membersihkan ini sembahan-sembahan yang berbentuk objek kepada sembahan kepada Allah SWT. Yang itu pun orang kafir kita sembah Kaabah. Kamu tu duduk semayang depan Kaabah tu sembah Kaabah kan. Padahal yang cakap tu ada satu perbincangan tu dengan orang Kristian. Yang orang Kristian kata orang Islam sembah Kaabah. Tu kau tu sembah Maryam tu dekat gereja, dah senyap tadi cakap apa. Jadi kalau kau nak kata orang, kau kena clearkan kau dulu, baru boleh kata orang kan. Macam kita, sebab tu kita itu Allah SWT tak boleh, tak benarkan kita kutuk Tuhan-Tuhan yang ada ni, patung-patung, jangan dikutuk. Bukan kerana patung tu ada setannya. Itu nombor 2 lah. Untuk pergi kuil kan, apa ni, pusatnya kok macam tu. Ini apa ni, kenapa matanya mendelik gitu. Jangan dikata tuan, nanti kenapa? Nanti Allah kata mereka juga akan mengata Tuhan kamu. Mata Allah lah. Sebab kita dah start dulu kan. Tapi orang kita takutnya bukan itu. Takutnya nanti kerasuk katanya. Dirasuk. Pergi kuil apa tu, dikencing kuil tu. Balik musuh sebelah anunya. Latu-latunya kan. Dah katanya, tu terasuk tu. Jin tu. Takut itu daripada takut Allah kita ni dihina orang-orang. Allah tak bagi supaya jangan nanti orang itu hina Tuhan kita. Nanti kita pun melenting juga kan.
Bukan kita setuju dengan sembahan mereka, tak. Tapi oleh toleransi kepercayaan. Jadi Allah sebut kepada Nabi Muhammad bagi pengajaran. Apa ceritanya? Apa masalah ashabul qaryah ni? Idh arsalna ilaihim itsnaini. Ketika mana kami mengutuskan kepada mereka 2 orang. Ini 2 orang. Rasulnya 2, datang 2 terus. Bukan 1 kemudian 1. 2 terus. Nama-nama Rasul ni pun banyak khilaf ya. Ada yang kata Nabi Yahya, ada yang kata Nabi Sam'un, wallahu ta'ala alam. Bukan Haji Sam'un ada ya. Nabi dan sebagainya. Nama-nama tu khilaf tuan. Saya tak berani nak kata mesti Nabi Yahya. Boleh jadi ya. Kerana kisah kan dia macam tu diriwayatkan. 2 di antara 2 orang Nabi fakadzabuhuma. Maka orang-orang kampung tu menidakkan risalah 2 orang Rasul tu. Menidak, fakadzabu ni apa tuan? Dia mendusta. Mendustakan, menidakkan. Pertama tak percaya. Kedua mempelicih atau menidakkan. Dia kata contohlah, kalau tak percaya satu hal. Tiba-tiba kata ini semua bohong ni. Korang semua jangan percaya dia. Ajak orang lain untuk tidak percaya dia. Itu dipanggil dusta, mendustakan. Kalau sekadar dia tak percaya seorang, dia seorang lah. Dalam agama kita disebut kan ada istilah dalla wa adal, sesat dan dia menyesatkan malah. Kalau engkau sesat sendiri, ya sekarang mula kata orang Jawa. Tapi bila adalla, ajak orang pula sesat sama dengan dia. Mari ikut aku. Siapa nak masuk syurga cepat, mari ikut aku. Yang bahaya yang nombor 2 tuan, yang menyesatkan orang. Kalau dia sesat sendiri, ya suka hati dia lah. Tapi suka hati dia pun sesat juga kan. Jadi ini dia mendustakan. Dia tak percaya dengan 2 orang Rasul tadi. Kemudian dia menidakkan apa yang dibawa oleh 2 orang Rasul. Macam banyaklah kaum itulah yang dibuat. Bila diutus kepada mereka Rasul, mereka pasti menidakkan. Ada kaum yang ikut, ada Nabi yang kaum tak ikut langsung. Mungkin saya dah cerita di sini pada kuliah Jumaat mungkin ya. Contoh Nabi Saleh, pengikutnya tak ada seorang pun yang ikut dia. Wah ini memang kritikal lah tuan-tuan ya. Okay, Nabi Muhammad SAW ada yang ikut, ada tak? Nabi Musa ada yang ikut, Nabi Isa, Nabi Ibrahim ada, Nabi Saleh tak ada. Boleh pula daripada sekecil-kecil budak sehingga sebesar-besar budak tu pakat untuk tidak menyetujui apa yang Saleh bawa. Dan kan Nabi Saleh tu diutuskan wahyu seekor unta kan. Jangan disembelih, jangan diusik, jangan dicuil gitu, jangan diapalah. Oh malah ketuanya nyembelih, yang lain semua ikut nyembelih. Jadi semua kaumnya tidak setuju dengan Nabi Yahya, Nabi Saleh maaf saya. Tapi Nabi yang lain ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Itu biasalah tuan-tuan. So kata Allah Taala, fa'azzazna bisalis. Allah bagi lagi seorang untuk menguatkan dakwah yang 2 orang tu. Tambah lagi seorang tuan. Tadi 2, tambah lagi seorang. Tuan-tuan ingat dah tambah seorang ni dia mau ikut tak? Tak ada tuan-tuan dia, tak ada. Tambah 50 orang pun tak mau ikut. Ni jenis-jenis kepala-kepala batu semua ni. Memang tak mau ikut ni. Jenis. Ini nenek moyang kami punya, kami tak, jenis-jenis tua ni. Yang tak boleh berubah ni. Itu. Saya ada pengalaman dulu ngikut kursus sembelihan. Sembelihan ya. Jadi kan di last kursus tu kan ada praktikal nyembelih ayam aja tuan. Kan nyembelih lembu, ayam aja. Lembu modalnya besar tu, kalau salah sembelih kan udah tak boleh makan. Nyembelih ayam. Jadi bila dah dia ajar tu, jadi adalah peserta-peserta ni yang memang dah nyembelih dari dulu kan. Saja nak dapatkan sijil tu. Bila dia ajar nyembelihnya begini, bila dia sembelih tunjuk, oh salah tu. Itu tak kena dia punya tu. Oi, bapak aku dulu ajar macam ni katanya. Ni jenis tak boleh tukar ni, memang tak boleh tukar ni. Dikira bapak dia je, tak kira bapak orang lain tuan ya. Kata kita ikut Nabi SAW melalui ulama kita kan. Tapi bapaknya kalau dia ajar, bapaknya silap tak apalah. Mungkin mudah-mudahan bapak yang diampunkan. Ini dah diberitahu tu salah. Ya tak nak ikut bapaknya. Jadi kalau pergi kursus buat apa macam tu kan? Kursus ni kita belajar, kalau salah boleh dibetulkan. Tapi kalau dah salah pun tak nak betulkan, dia tak guna dibawa kursus macam tu. Melainkan nak sijil saja. Sebab tu
Tidak sempurnalah iman seorang itu bila dah diberitahu pun dia tak nak tukar ya. Dia masih kekal dengan dia punya ideologi itu. Padahal salah tu, terang-terang salah. Uratnya kurang satu diputuskan ya. Ya, kalau orang tak tahu dulu, ya hukumnya tak sah sembelihannya. Itu. Tapi bila dia beritahu, dia kira bapak dia je ya. Itu belum cerita lagi atuk kita tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita ini tergolong orang yang ditegur boleh berubah. Karena kita salah kan tuan-tuan. Macam kita baca Quran selama ni mungkin ada salah. Kadang-kadang surah apa tu yang selalu orang baca tu Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Kadang-kadang kita baca daripada dulu memang mungkin ada terpanjang satu perkataan tu. Tiba-tiba kita dengar orang baca, pendek ya. Cuba kita cek balik. Oh rupanya pendek ya, ngaku salah aja. Memang pendek. Selama ni baca 2 harakat. Rupanya 1 harakat aja. Itu antara perkara yang kita biasalah dalam bab orang tegur ni, biasa bab ngaji Quran itu. Jadi kalau dibetulkan ya, oh salah, terima kasih. Ya bukan malah, oh aku dari dulu baca macam ni kata. Dulu baca macam ni elok aja, tak ada orang tegur ya. Gitu pula ya tuan-tuan. Sah itu. Jadi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang boleh ditegur bila kita salah. Baik. Faqalu inna ilaikum mursalun. Kata tiga-tiga rasul tadi, dia kata apa? Sesungguhnya kami adalah utusan kepadamu yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah cerita lagi pada ayat seterusnya, qalu ma antum illa basyarum mithluna. Lalu penduduk kampung itu berkata, ma antum illa basyarum mithluna. Kau ni bukannya apa pun macam kami juga katanya. Kau ni 3 orang ni macam kita orang juga. Maksudnya apa? Kau pun orang, aku pun orang. Macam bahasa kita lah. Kau jangan belagak lah. Kau makan nasi, aku makan nasi. Kan gitu kan. Ayo tumbuhan yuk katanya. Oh, tapi kalau orang tu makan kentang, jangan tuan. Sebab itu selalu kita kata, kau jangan takut dia. Dia mau makan nasi macam kita. Iya. Tapi kira menarik juga lah perumpamaan tu ya, makan nasi itu maknanya dia pun orang, kau pun orang. Gitu. Lain kalau dia makan besi, orang kau boleh takut. Jadi serupa ni, kau pun macam aku juga, kata penduduk kampung tu. Dia nak macam mana tuan-tuan? Dia nak Rasul tu datang berbentuk malaikat. Yang kalau boleh tidak ngising, tidak ngoyoh, tidak kahwin. Orang kan nak macam tu contoh kan. Kalau dia kata, alah kamu macam aku juga lah, jangan sembang banyak lah. Lebih-lebih lagi kalau kawan-kawan kita, dulunya sama macam kita lah. Ya. Nakalnya sama macam kita. Tiba-tiba lama tak jumpa, jadi ustaz dia. Lepas tu tegur-tegur kita, alah kau pun sama lah dulu, nyolong rambutan ke aku, podo air. Melepunan parit ke, alah podo ke aku, jom bising-bising lah. Kan dia jadi macam tu, dia jadi isu kan. Padahal yang dulu ya jangan dicerita, cerita yang lama jangan dicerita. Tapi namanya manusia, dia akan ungkit tu. Sebab tu Nabi kita Muhammad SAW, sejarahnya daripada kecil memang tak pernah buat nakal Nabi kita ni. Para Nabi lah, kebanyakan Nabi pun tidak. Semuanya daripada elok. Daripada kecil pun Nabi perangannya elok. Tak macam budak-budak kan. Suka manjat sana, suka lari sana, tak ada. Memang Allah pelihara supaya tidak menjadi poin kepada musuhnya nanti. Terutamanya Abu Jahal kan, sudahlah Muhammad, engkau pun dulu panjat kurma aku kat belakang rumah katanya. Tapi Nabi tak buat kan, jadi tak ada modal. Tak ada modal pun cari modal juga, namanya musuh kan tuan-tuan. So bila dia kata antum illa basyarum mithluna, engkau tu bukan orang lain, macam aku juga katanya. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Dan Tuhan tu dengan kalimat Ar-Rahman ya, menunjukkan Allah lah. Karena Ar-Rahman tu nama Allah kan. Jadi tidaklah Allah itu yang bersifat Ar-Rahman menurunkan apa-apa dan kamu itu sesungguhnya ialah pembohong ataupun dusta belaka. Itu yang dihamburkan kepada 3 orang Rasul tadi. Jadi katanya, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Kata para Rasul tadi, Tuhan kami itu tahu sesungguhnya kami ini adalah diutuskan kepada kamu. Dalam kalimat ini, tuan-tuan kalau ingat yang mula-mula tadi disebut mursalun. Kalimat ini disebut lamursalun. Ada huruf lam ya. Ulama tafsir kata lam itu adalah memang 3 orang tadi dikhususkan untuk membetulkan penduduk kampung itu. Memang dia kerja dia untuk itu khusus. Yang mula-mula tadi tak sebut lam,
Dicara umum lah, kami ini sebagai Rasul kamu. Tapi yang nak beritahu, memang kami ini Allah utus untuk menjadi Rasul kepada kamu. Yang kata kamu kata kami bohong, kami menipu, kami itu Rasul. Dan Allah tahu kami ini Rasul. Tapi tuan-tuan, ya namanya musuh kan. Sebab tu kita, orang-orang yang menolak Islam dengan dalil yang logik, dia tak boleh lawan dengan Quran dan Sunnah kerana dia tak terima tuan dia. Dan dia tak percaya Quran Sunnah. Jadi lawannya pun dengan logik. So nak berlawan dengan logik ni yang orang tak berapa ramai yang orang boleh. Susah ya. Sangat susah. Bagaimana Imam Abu Hanifah berdebat dengan satu orang free thinker ataupun etis. Etis ni tak ada agama. Itu daripada zaman Abu Hanifah memang dah ada tuan, orang-orang tak ada agama. Ya, mempertikaikan kalau Tuhan tu ada mana tak nampak. Kan Abu Hanifah kata, kau ada nyawa tak? Ada, mana nyawa kau? Tak nampak katanya. Tapi kau hidup kan? Hidup. Dia main logik-logik itu. Jadi orang-orang macam ni pun sama tuan. Bila dia nak rasulnya di kalangan malaikat. Ya. Dan komplain musuh ni daripada banyak ayat Quran sebut ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Rasul jenis apa ni berjalan-jalan di pasar kemudian makan makanan macam biasa. Jadi orang kafir ni dia nak rasul tu malaikat. Tak ada buat salah. Sebab tu dia punya orang-orang agama dia kan tak kahwin kan tuan kan? Sami tak kahwin. Padri yang betul-betul padri lah pun tak kahwin. Cuma tak tahulah dia buat apa kat belakang, kita tak tahu. Kalau kita kan mesti kahwin baru boleh bersama kan. Kalau dia asalnya tak tahulah, mungkin dosa juga tapi langgar lah. Dah tak boleh kahwin katanya kan. Takkan aku nak nganga aja. Jadi orang Islam tak kira kiainya ke ustaznya ke malah kahwin, malah lebih lagi kahwinnya. 2-3 malah kadang-kadang ya. Bukan dilarang karena itu fitrah. Tapi orang yang macam ni dia tak nak. Dia tak nak yang menasihat dia tu orang yang macam dia. Kahwin, makan, minum, tidur, demam. Dia nak yang perfect. Jadi nak malaikat itu turun jadi rasul. Sedangkan malaikat kan dia malaikat. Makan pun tidak, minum pun tidak. Macam mana orang nak mencontoh satu contoh yang baik ataupun satu contoh hidup seorang manusia kan? Sebab tu kita Islam itu sampaikan perkara dalam kelambu pun diceritakan dalam hadis. Bagaimana Nabi melayan isterinya, bagaimana Nabi membahagikan masa dengan isteri-isteri. Semua itu diceritakan oleh siapa? Aisyah radhiyallahu anha. So Aisyah itu sebagai isteri yang paling bongsu, jasanya kepada hadis-hadis tentang rumah tangga itu terlalu banyak ya kepada orang Islam. Nak menunjukkan Islam itu meliputi semua. Soal kahwin, soal atas katil, ya soal buang air kecil, buang air besar. Semua itu dicerita dalam Islam. Tak ada satu yang tertinggal. Menunjukkan lengkap Islam itu. Wallahu alam, pada agama lain saya tak tahu, tak dikaji kan tuan-tuan ya. Dalam perkara-perkara itu kadang-kadang ditanya pun jawapannya lain-lain. Karena sumbernya pun kan macam-macam kan agama-agama lain tu. Tapi bila kita sumbernya Quran dan Sunnah, kemudian dengan qaul ulama, clear lah kita. Dan boleh dijawab. Ada satu wawancara tuan-tuan di Indonesia ya. Indonesia ni terbuka tu. Dia boleh, orang Islam boleh berdiskusi dengan Kristian dan Buddha semua. Jadi kebanyakan soalan yang ditujukan kepada ustaz tu boleh jawab elok lah. Tapi bila ustaz tanya kepada dua orang tadi, jawapannya macam pening-pening. Dia kata, saya pun tak berapa pasti gitu, pasti tak berapa pandai. Tak tahulah, mungkin dia hantar yang bukan kiai kayak gitulah ya. Tapi sepatutnya dia pegang agama tu dia faham semua lah kan. Macam kita fardu ain insya-Allah ya. Walaupun bukan. Cuma orang kita ni problemnya ialah dia tak nak belajar fardu ain kerana bukan nak jadi ustaz katanya. Padahal fardu ain tu kan wajib dipelajari kan tuan-tuan. Cara sembahyang, cara wuduk, cara puasa. Hatta benda-benda yang perempuan punya penyakit, perempuan punya rutin haid pun orang lelaki kena tahu. Kalau tidak kena tipu nanti tuan. Udah 16 hari, 17 hari. Dah ke belum? Belum bang katanya. Dah tak tahu, tak belajar. Padahal haid tu 15 hari aja. Dalam 15 hari itu kan dia ada, kadang datang, kadang bersuci, kadang datang. Lepas 15 hari dah suci. Tapi sebab tak belajar, ditipu dengan bininya tuan. Betul tak tuan? Jadi kita kena, orang lelaki tu, walaupun dia perempuan punya hal.
wajib tahu berapa hari. Tapi kalau udah lama-lama tak kisahlah kan. Kalau tak kisah tak apa. Kalau tak kisah tak apa. Tapi kita kata tu fardu ain yang orang Islam wajib tahu. Dia bukan ustaz aja. Ustaz ni kena lebih tahu lagi lah kalau yang dipanggil ustaz itu. Ya, jadi maka kata Allah lagi dalam ayat seterusnya, wa ma alaina illal balaghul mubin. Allah cakap dalam surah Yasin ayat 17 ni, para rasul tu kata apa? Dan bukanlah kami ini melainkan sebagai menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi namanya rasul, kau tak nak terima, takkan nak dihukum kan? So kerja rasul itu cuma sampai aja. Jadi taklah sampai tak nak ikut, kena hukum, tak ada. Tak nak ikut ya sudah. Sembah Allah, tinggalkan berhala, dah. Tak nak ikut ya sudah. Cuma dipujuk lagi, ikutlah. Tak nak ikut sudah. Itu namanya balagh, ya, penyampai. Bukan penghukum ya, bukan tak nak ikut diseret sampai mau ikut, tidak. Betul, Islam sifatnya bukannya paksaan. Dia rela hati. Makanya dulu saya masa kerja dengan Jabatan Agama dulu, bahagian dakwah tu begitulah. Ada mu'alaf ataupun orang nak jadi mu'alaf kan. Tanya, kau masuk Islam ni ada sahu paksa ke tidak? Tak ada, rela hati. Dia kena tanya, prosedurnya kena tanya. Dia tak boleh. Kadang-kadang ada orang kata, jangan tanya, nanti besok dia tukar fikiran. Kita nak dia bukan dipaksa oleh sesiapa, takut orang paksa dia ke ataupun dia ada hal lain ke. Kerana itu SOP-nya kan, tuan. Cuma kalau dia memang betul-betul hidayah yang sampai, tak dipaksa pun dia ikut. Jangan kita kata, itulah semalam kau tak Islamkan, hari ini dah tukar fikiran. Dia bukan begitu ya. Kerana kita nak pastikan la ikraha fid din itu. Tak ada paksaan dalam dia untuk masuk ke agama Allah Taala ini. Sedangkan bila dah masuk nanti baru dia kena buat benda-benda ni. Tapi terbalik pula, orang guna la ikraha fid din ni orang yang dah Islam tu. Bila tak nak sembahyang kan tak ada paksaan katanya. Lu dah masuk kena paksa lah. Dah masuk kena buat. Habis kalau tak buat, kau nak buat apa? Ya tak buat apa-apa, dosa lah. Malah ditanya pula orang yang suruh tu. Kalau saya tak sembahyang, imam nak buat apa? Ya tak nak buat apa, tak nak kena rotan kan dah besar-besar ya. Dosa lah. Dosa aja. Jangan dosa aja. Dosa aja tu yang susah di akhirat tu nanti. Kerana memandang remeh tentang derhaka. Kerana kan ulama sebut kalau dosa itu dianggap derhaka, maka kita ni tak akan kira dia besar kecil. Kita takut nak buat. Terutama yang besar lah. Yang kecil-kecil ni kadang-kadang kita pun tak perasan tuan-tuan ya. Sebab tu kita, manusia itu dianggap sentiasa berdosa setiap masa. Kerana kita tak perasan kita buat apa. Kadang-kadang kita tu pun dikira dosa tapi kecil lah. Mudahan dengan sembahyang fardu, dengan benda-benda yang wajib kita buat tu, dia hilang. Sebab tu ada hadis Nabi sebut, dengan berwuduk itu dosa-dosanya akan keluar. Ya. Bukan dosa besar tau, dosa kecil. Dosa tuan-tuan nyolong lu kena minta ampun tu. Dia tak boleh hilangkan wuduk ya. Ni semalam baru curi barang orang, hari ni wuduk. Hilang dosa. Bukan begitu, punya senang. Tu dosa kecil yang mengalir tu. Dosa besar kena taubat. Itu dia istilahnya. Masuklah ni orang-orang yang derhaka kepada Allah, yang tidak ikut Nabi SAW, maka mereka juga wajib bertaubat. Tentu untuk kisah, banyak Allah cerita pada dalam Quran ya. Bagaimana Allah suruh Nabi kita SAW cerita kisah-kisah umat terdahulu supaya nak bagi warning tu. Kalau kau buat, kau jadi macam umat tu. Habis kena lenyap. Ya. Ada satu kisah ni tentang orang tak mau memberikan bahagian kepada orang miskin. Zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Nak kira macam zakat jugalah. Dalam surah Al-Qalam ada. Nun wal qalami masturun tu ada cerita dalam tu. Satu orang kaya, ada kebun yang banyak, dan orang ini bagus tuan-tuan. Bila sampai tarikh tuainya, panen itu, dia akan kumpul sedikit buah tu di kebun itu untuk dibagi orang fakir miskin. Dia kaya zakat lah itu. Okey, tuan ini dah meninggal, turun kepada bapak. Bapak masih meneruskan dia punya warisan tu. Turun ke cucu, akalnya dah panjang. Dia kata, zaman atuk lu bagi kat orang miskin, kita jangan buat lah.
Orang miskin ni senang-senang ya. Hari tuai dongol kat kebun katanya. Tu nak apa hasil lah tu. Tahun ni, kali ni kita jangan bagi. Caranya macam mana? Besok sebelum siang tuai tu, malam tu kita tuai siap-siap. Jadi besok pagi kalau orang miskin datang, dah tak ada buahnya, kena curi katanya. Kan panjang tu otak cucunya kan. Macam cucu kita lah tuan, panjang otaknya. Cucu tuan-tuan, panjang otaknya tuan-tuan. Dia tak terfikir. Dia terfikir cucu-cucu ni. Dia berplan tu. Baru plan tu. Belum nak buat. Jadi malam, pendekkan cerita lah. Malam tu, pergi nak buat operasi penuaian. Sampai-sampai dia kata, ni kebun kita ke katanya kan? Inna ladallun. Kita dah sesat ni kebun kita. Bal nahnu mahrumun. Dah, ini kebun kita. Kau tak ada bendanya. Itu yang pelik tu katanya. Jadi padang jarak, padang terkukur tu. Macam terbakar. Bukannya dipetik saja. Terbakar semua. Tuan dia, itu baru niat nak buat tu, Allah dah buatkan dah siap-siap. Kenapa? Kerana dia menidakkan hak orang miskin. Tu je. Kalau kita kan, ini harta aku kan, terpulang bagi aku nak bagi. Tapi Allah bagi siap-siap. Bukan saja dipetikkan, dilicinkan kebun tu. Terbakar semua tuan. Itu cerita tu, dia cerita Nabi SAW cerita kepada umat yang enggan bayar zakat, yang tak mau sedekah, pelit ni ya, kedekut dan sebagainya. So kisah-kisah ni kepada umat yang terkemudian, termasuklah kita, kisah-kisah terdahulu. Sebab itu banyak Quran sebut tuan-tuan cerita kisah terdahulu tu untuk pengajaran kita ya, dan juga untuk meriang-riakan hati Nabi SAW ketika dakwahnya sukar. Kan Allah kata, kau jangan sedih Muhammad. Abang-abang kau dulu kira abang-abang lah, sini-sini kan. Semua pun sama. Tak ada dakwah yang mudah, tak ada. Semuanya susah. Ada yang dibunuh, ada yang digergaji kepalanya malah. Jadi Nabi bila dengar tu, okey, ada penguat dia. Tuan-tuan jangan kita ingat, Nabi pun nak macam, ya Nabi pun orang juga tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Perlu juga motivasi kan. Ketika Khadijah meninggal, Abu Talib meninggal. Bukanlah kata down sampai tak nak makan, tak nak hidup, tak. Bukan macam kita. Cuma agak, motivasi agak turun. Itu yang Allah bagi semangat dengan ayat-ayat Allah SWT. Cerita umat terdahulu. Musa tu macam mana tu berdakwah sampai umatnya kejap nak, kejap tak nak. Nabi Musa kan, Bani Israel kan macam tu. Kejap nak ikut, nanti susah sikit. Apa ni Musa? Kau janji apa hari tu? Nanti bila senang, dia mula bagus. Tuhan bagus katanya. Ini jenis-jenis orang macam ni, kata orang Jawa, mencela-mencela tuan-tuan ni. Kejap nak, kejap tak nak, kejap nak, kejap tak nak. Itu ujian kepada Nabi Musa. Dan juga Nabi Muhammad SAW mendapat cerita daripada Allah SWT. Taib. Kemudian kata Allah, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Kata penduduk kampung tadi, sesungguhnya kami ini bernasib malang kerana kamu. Tatayyarna ni dia macam nasibnya tak bagus. Kerana kamu. La illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adabun alim. Jika kamu tidak berhenti menyeru, berdakwah kepada kami, nescaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Jadi dia kata, semenjak kau datang ni, ada cerita dia tuan. Dulu okey. Sebelum datang 2 orang, 3 orang tu okey. Datang 2 orang, 3 orang tu, hujan tak turun. Kemarau aja. Jadi kata, kau orang ni macam bawa suai lah datang sini. Bahasa kasar kita lah. Tatayyarna tu macam tu lah, bawa suai. Dia asal kata dengan perkataan tayir burung, kerana zaman jahiliah, zaman dulu orang nak tahu keadaan ni dia terbangkan burung. Kalau burung tu ke kanan, wah ini luck ni besok. Kalau ke kiri, ni tak, jangan pergilah besok. Dia jenis tu, tatayyarna, menggunakan burung untuk menentukan nasib sial tak sial. Tuan tu zaman-zaman itulah. Kemudian ada yang kalau dalam perjalanan nanti jumpa kucing hitam, patah balik, jangan teruskan perjalanan. Ni hari ni tak bagus. Padahal kita kan Allah kata dalam Quran apa ni? Dan setiap hari itu tak ada benda yang sial, semuanya elok-elok belaka. Jadi kita kalau kadang-kadang kita kan terlepas cakap tau. Apa kenalah hari ni? Semua tak kena. Daripada bateri tak ada bagi tadi. Tek. Dah hidup, tayarnya pula pancit. Udah tayar yang ditukar pula, radiatornya terbuka, overheating. Kan kita kata, suwe lah hari ni. Tu sekarang terlepas cakap tu.
Nauzubillah min zalik ya. Sebab emosi tuan kadang-kadang kan. Kadang terlalu marah tu baik keluar hari tak bagus lah, hari sial lah, hari apa. Padahal tak ada pun. Setan tu berjaya bisik kat telinga kita tu supaya kita berkata itu dan kita puas hati. Betul tak tuan? Tapi kalau elok pula tak ada, jarang pula. Alhamdulillah hari ni elok, tak ada pula. Diam aja ya. Kan tak? Kalau pagi-pagi start kereta elok sampai destinasi, tak ada pula. Alhamdulillah elok hari ni. Menengai tuan-tuan. Diam aja. Tahu-tahu makan tu je. Ya? Kenapa? Kerana manusia susah bersyukur dia. Dia silap, dia malu nak cakap syukur, Alhamdulillah, terima kasih Allah. Jarang lah. Cakap seorang-seorang pun jarang kerana dia malu nak cakap. Tapi kalau maki, nombor satu. Kerana itu, yelah, apa tu? Memang tarikan daripada syaitan kan, supaya berkata begitu. Jadi, kata orang kampung tadi, kau ni semenjak kau datang tu, kau bawa malapetaka pada kampung kami. Dan kalau kamu tak berhenti menyeru ni, lanarjumannakum, kami akan rejam kamu dan kami akan azab kamu dengan azab yang pedih. Dia yang nak azab tau, bukannya Allah. Dia tu yang ugut Rasul tu azab nanti. Baik. Kemudian kata para Rasul itu, qalu ta'irukum ma'akum a in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Kata para nabi dan rasul itu, malapetaka itu datang daripada kamu kerana kamu kufur kepada Allah. Kalau kamu beringat, nescaya tak akan turun malapetaka. Ya. Jadi kemarau, tak ada hujan, semua adalah kerana kekufuran yang musrifun, yang melampau. Bal antum qaumun musrifun. Bahkan kamu itu kaum yang melampau batas. Padahal tuan-tuan, menyembah berhala itu sudah melampau batas. Tapi ada perbuatan lain yang menyebabkan dia melampaui langsung batas. Karena menidakkan kenabian para utusan Allah dan juga kalau dahsyat lagi menyiksa dan membunuh mereka lah. Tuan-tuan ya, ada nabi-nabi itu yang dibunuh oleh para umat tau. Kanu yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ada kalangan mereka yang membunuh para nabi itu. Jadi kita jangan sampai dalam kepala kita, Allah tak selamatkan nabi-nabi itu. Gitu kan kita. Kan nabi itu membawa kepada kebenaran. Kok malah dibunuh, kok tak diselamatkan gitu. Dia cerita kenabian ni bukan macam cerita filem tuan-tuan. Endingnya mesti hero menang, tak mati. Tak. Kerana ni ada realiti ya. Jadi kalau mati ya ditakdirkan mati dengan cara dibunuh. Walaupun dia seorang rasul. Kerana menunjukkan begitu melampaunya kaum itu. Sehingga akhirnya pada setiap dinasti kenabian tu pasti akan diazab oleh Allah SWT. Support juga kaumnya akan diazab oleh Allah. Nanti kita akan tengok cerita belakangnya azab. Tapi semua diazab oleh Allah. Tak ada yang satu dilepaskan begitu, tak ada. Semua kena azab. Melainkan umat Muhammad SAW yang ditangguhkan azabnya sehingga hari kiamat. So kita ni bukanlah kata bangga gitu ya, tapi Allah ya kalau tak buat dosa ya nak takut azab apa tuan-tuan kan? Ni takut yang buat dosa ni dibangga pula. Kami lambat lagi azabnya. Bukan begitu. Kerana kalau diazab dah tak ada umat, nanti tak ada siapa nak apa kan? So ditinggalkan umat itu untuk diazab pada hujung kehidupan nanti. Kemudian katanya lagi, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Dan datanglah daripada hujung bandar satu orang laki-laki, yas'a. Ya, dengan bergegas-gegas. Qala, berkata dia sambil dia datang tu dan dia kelang kabut, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Wahai kaum aku, ikutlah rasul-rasul ini. Yang laki ni adalah orang ashabul qaryah itulah, antara mereka. Yang rasul tadi orang luar. Yang laki ni memang orang kampung tu. Dan diceritakan seorang biasa-biasa saja ya, orang petani. Orang kerja kasar ni lah tuan-tuan. Bukannya kiai, bukannya ulama, bukan. Orang biasa saja. Dia kelang kabut dan berkata, kaum aku ikutlah rasul-rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum yahtadun. Ikutlah mereka yang tidak meminta apa-apa ganjaran pun dan mereka itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu. Ikut ini betul ni, ini rasul betul ni. Kau ikut dia. Dia bukan pendusta, dia bukan apa. Ikut dia. Kerana dia adalah orang yang benar, ya. Kemudian kata lagi, wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un.
Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Kata lelaki tadi, dia begini, ada cerita dia. Lelaki itu ditimpa penyakit, tuan. Ya. Kemudian dia dengar ada 3 orang Rasul tu, dah berjumpa lama dah dengan Rasul ni. Maknanya dia datang dulu kepada lelaki tu. Katanya berimanlah kamu kepada Allah. Maka lelaki tadi itu pun beriman kepada Allah dan sembuhlah penyakitnya. Itu dah antara riwayat yang menyebut gitu. Ya. Udah azan ya? Azan dulu lah. Nanti kita sambung sikit. رضيت بالله ربا والإسلام دينا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. Alhamdulillah. Baik. Jadi ini ayat yang seterusnya ini sehingga ke hujung adalah perbicaraan laki tadi itu. Ini cerita Rasul tu dah kira cut lah tuan ya, habis kat situ. Laki tadi itu dia mengaku keimanan dia kepada kaum dia. Dia kata, "A'attakhidhu min dunihi aliha iyuridin rahman bidurrin la tughni anni syafa'atum syai'an wa la yunqithun." Dia kata apa? Mengapa aku menyembah selain Allah yang kalau aku diberi mudarat, yang aku sembah tu pun tak ada tolong aku. Maka diceramah pula kaum dia tu. Bertambah angin lah tuan-tuan kaum dia kan. Dia seorang nak ceramah dengan ramai tu, ikutlah dia ni. Aku dah beriman dah. Buat apa aku nak sembah Tuhan lain yang kalau aku ditimpa mudarat pun tak boleh tolong. Macam berhala pun boleh tolong tuan kan. Macam kisah Nabi Ibrahim kan. Nabi Ibrahim pergi pukul belah berhala kecil tu, gantung kapak dekat bos berhala tu. Habis tanya, siapa yang buat ni? Tanyalah dia, kapak kat dia tu. Kan nganjing tuan tu namanya kan tu. Padahal tahu dah mana boleh bercakap. Lepas tu Ibrahim kata, tak boleh cakap kau sembah buat apa? Lagi sakit hati kan tuan-tuan? Jadi lelaki tadi
Dia memang kaum dia tu, memang orang dia lah, orang Antakiyah tu. Jadi dia kata, ikutlah aku dah beriman. Kau ikut 3 orang ni, dia orang tak minta upah apa-apa pun. Gitu ya, tak ada kata lepas ikut kena bayar, bagi sampul, tak ada tuan. Ikut aja. Mereka tu adalah mursalun. Mereka adalah para nabi dan rasul. Kemudian inni idzan la fi dhalalim mubin. Sungguhnya kalau aku begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya kalau dia menyembah selain Tuhan yang Allah ini, sesatlah. Memang sesat-sesatnya. Ke mana-mana pun dia sesat ya. Sebab tu yang kita kata sekarang tengah isu kalimah Allah tu kan ya. Jadi wallahu alam lah kerana kalimah Allah itu. Saya tidak menyokong yang belas itu belas ini. Kita kata kalimat Allah itu mana digunakan daripada zaman Abdul Muttalib kan. Bila sebut Baitullah. Dan mereka mengakui Allah. Cuma yang dia orang bayangkan Allah itu macam mana? Wallahu alam. Yang kita punya Allah kan yang maha berkuasa, yang memberikan manfaat, memberikan mudarat, yang tak perlu kepada pertolongan siapa-siapa tu yang Allah yang diyakini oleh kita. Tapi kalimat Allah memang orang jahiliah pun sebut Allah ya. Tapi jadi syirik kerana apa? Berhala pun dia beriman, Allah pun dia kata Allah kan. Kan dulu sebelum datang Nabi Muhammad SAW, selepas jarak Nabi yang tak ada Nabi 100 tahun tu, mereka juga kan pergi haji tuan-tuan, buat tawaf. Tapi itulah tawafnya pegang berhala. Dia bercampur-campur tau. Kemudian korban pun dia sembelih, tapi bukan untuk Allah, untuk berhala. Maknanya udah campur-campur dia punya amalan agama tu. Dan mereka juga kata yakin pada Allah juga, tapi ya berhala pun sembah juga. Yang Islam yang nak ni, kalau Allah terus kepada Allah, tak ada pakai apa-apa yang apa ni kita panggil utusan kepada Allah melainkan Rasul pun dah tak ada kan. Itu yang kita yakini bagi orang Islam. Kemudian kata Allah lagi, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Jadi dia mengakui di depan kaum dia sudah beriman. Ataupun kalau di zaman Nabi Muhammad SAW, dia sudah Islam lah. Karena istilah Islam ni, kadang-kadang orang ingat Islam tu pada zaman Nabi Muhammad sahaja. Pada Islam tu daripada zaman Nabi Adam sampai ke sudah kan. Cuma kalimat Islam, dia tidak sepopular pada zaman Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, tidak disebut perkataan Islam itu. Tapi disebut dengan muslimun, muslimin kan. Yang Islam. Kita memang terang-terang sebut Islam. Tapi ya, Nabi Musa ya Muslim, Nabi Isa ya Muslim, Nabi Ibrahim Muslim. Baik. Tuan-tuan, bila mendengar ceramah kawan tadi, bukanlah ceramah ya, kita panggil ajakan. Marah tuan-tuan, kaum-kaum sehingga diriwayatkan dalam hadis, dipijak laki itu sehingga terkeluar isi perut dia. Matilah kalau keluar isi perut tengah hidup. Mati tuan-tuan. Mati tuan-tuan. Tak ada kata, engkau nyah dari sini. Yang 3 orang ni pun aku tak layan lagi kau. Tak ada cakap banyak. Pijak tuan-tuan. Terburai perut dia. Sehingga terkeluar isi perutnya. Melampau lah tu. Melampau lah tuan-tuan. Sebab itu Islam, agama yang kita kata, kalau ada orang maksudnya, ya macam tu, lawan Islam pun, kita tak sampai pijak sampai perut. Terburai tuan-tuan. Itu cuma dengan kata-kata sahaja ya. Dan tidak ada hukuman, melainkan pemerintah lah. Pemerintah layak lah buat. Macam kita orang awam tak ada sampai pijak-pijak orang mati. Kan? Jadi begitu, bila udah mati tu, Allah pun sebut, qila dukhulil jannah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Katanya, masuklah ke dalam syurga, dan alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Kata yang mati tu. Rupa-rupanya tuan-tuan, dia mati dan dia dinampakkan syurga depan dia. Allahu Akbar. Sebab tu dia kata, apa ni? Ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah bagusnya kalau kaum aku tahu tadi tu syurganya macam ni. Dia dah nampak syurga dah. Tapi dia dah mati lah tuan. Sebab tu dia boleh kata, kalau kaum aku ikut tadi kan bagus. Tapi dah tak nak ikut malah dibunuh. Itu kan dah dipijak perutnya kan tu. Masih lagi mengharap kaumnya ikut. Kalau kita ya, mampus lah kau. Padan bukan kau. Kau pijak perut aku, kau masuk neraka lah kau. Kita gitulah kan. Tak tahulah kita ke saya seorang tu lah tuan. Rasa sama je kita ni. Kau dah marah kan macam tu kan. Naik kereta ada budak naik motor. Matilah kau aksiden kat depan tu.
Sekali accident betul. Alamak, aku tadi main-main aja. Rupanya tuan-tuan tu mulutnya mulut wali rupanya. Jangan main. Dan jaranglah orang kata, Masya Allah, semoga Allah beri hidayah kepada mak rempit-mak rempit tu. Tak, jaranglah tuan-tuan. Kalau ada pun kawan yang cakap, kau ni kenapa kau ni? Dah buang terbiat ke apa katanya. Tapi kaum ni tadi, dia yang bunuh dia pun, dia kata alangkah bagusnya kalau orang yang bunuh aku tadi tahu ni syurga. Tuan-tuan, sebab tu dikatakan dalam pandangan ulama kata, orang-orang yang mati syahid ni dinampakkan kepada dia tempat perginya, iaitu syurga tu. Sebab tu kita tengok orang mati syahid, terutama di Palestin kan, kita pun tak pernah tengok orang perang. Jadi yang Palestin je lah biasa kita nampak. Ada yang senyum kan tuan-tuan. Senyum tu bukan dibuat-buat tu. Orang mati syahid mulutnya ditolak-tolak mana boleh. Nampak dia senyum kan. Boleh jadi dia nampak apa yang disediakan bagi dia oleh Allah SWT, iaitulah syurga. Gitu ya. Kemudian kata Allah, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Dan tidaklah kami menurunkan ke atas kaum itu selepas dibunuh lelaki tadi itu bala tentera dari langit, tak ada. Allah tak turunkan tentera, tak turunkan apa ni untuk menyerang mereka, tak ada. Wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak layak untuk menurunkannya pun. Maksudnya tak, Allah tak nak buat itulah. Apa yang Allah buat? In kanat illa sayhatan wahidah. Iaitulah satu siksaan yang berbentuk sayhah, jeritan. Satu jeritan saja. Sayhatan wahidah. Satu jeritan saja. Fa idahum khamidun. Tiba-tiba mati semua. Tuan-tuan kalau pernah tengok cerita apa ni, Kung Fu Hustle, ya? Ke tuan-tuan tak asyik tengok forum perdana aja? Ini siapa yang suka tengok filem tu lah. Si Cina tu yang Kung Fu. Kan dia punya ada yang boleh menjerit sampai pecah semua tu kan. Cerita, namanya pun cerita. Itu begitu dah. Hebatnya. Tapi Allah jerit sekali ya. Allah bagi satu sayhah. Sekali jerit, macam mana bentuknya wallahu alam lah. Mati semua tu. Bukan terkapai-kapai ya, mati semua. Sebab tu bala azab Allah tu macam-macam, jeritan ada. Berbentuk asap yang panas terus mati ada. Berbentuk kesejukan yang melampau ada. Allah datangkan dengan belalang ada. Belalang kalau seekor dua boleh senyum lagi tuan. Kalau dah 20,000 belalang, siapa yang senyum? Allah letakkan katak kepada Fir'aun, ngongreng. Tak boleh tidur Fir'aun tuan. Tak boleh tidur tuan. Naik ke istana Fir'aun tu, ngongreng. Tak boleh tidur. Kita ada seekor dua bolehlah kita action kan. Bising lah katak ni. Datang 50,000, kita pun belah tuan. Jadi azab Allah ni bentuk. Allah kata aku tak payah turunkan tentera pun. Aku jerit sekali ya. Bukan Allah jerit lah. Maknanya Allah turunkan jeritan. Satu kali saja mati semua. Ya, azab yang layak untuk orang yang bangsa yang jenis itu. Yang Allah bagi 3 orang Rasul pun tak dipedulikannya. Di antara seorang lelaki dipijak sampai pecah perutnya. Ini alasannya ialah jeritan satu kali, pecahlah gendang tu kan, mati. Tuan-tuan ingat tak dulu kapal terbang namanya Concorde? Yang lama-lama ni ingatlah. Yang budak-budak baru ni pun tak tahu. Dia tahu Hotel Concorde Shah Alam. Kapal terbang tu namanya Concorde kan. Saya ingat yang buat Perancis ya. Jadi dia pernah turun di Malaysia kan dulu. Tapi diharamkan setelah itu kerana dia memberikan pencemaran bunyi yang sampai pecah kaca-kaca itu. Dipanggil apa? Supersonic, ya, supersonic plane. Itu pun orang dah kacau. Apalagi jeritan yang Allah turunkan ni, walaupun sekali je, tak payah. Hoi banyak kali, sekali je. Tak tahulah macam mana bentuknya kan? Mati semua. Ya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, ini pengajarannya Allah SWT Nabi cerita pada orang Quraisy supaya beringat kalau lawan Muhammad, kata Muhammad, ni antaranya akan dapat. Bukanlah jenis macam ni exactly, tapi Allah akan bagi. Ya, dan kebanyakannya mereka itu ya yang beriman takutlah, yang tak beriman tak sombong dia. Dan mereka ini tuan-tuan, orang-orang Quraisy yang tak nak ikut Nabi Muhammad SAW ni bukannya diazab Allah pun dengan benda-benda ni. Akhirnya matinya ya di dalam peperangan, ya.
dengan dibunuh oleh umat apa ni tentera-tentera Islam. Gitulah matinya. Karena Allah kan dah cakap umat Muhammad ni azabnya ditangguhkan sehingga hari akhirat. Maka kiamat itu adalah merupakan azab yang terakhir ya, sebelum ataupun setelah masuk kepada alam baru, iaitu alam akhirat. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedikit sebanyak kita mentadabbur ayat-ayat suci Al-Quran daripada surah yang kita baca setiap minggu itu kenaan dengan kisah penduduk sebuah negeri yang ingkar dengan perintah Rasul mereka yang seramai 3 orang itu. Kiranya kaum ni dahsyat lah ya, 3 orang sekali masuk. Dan mudah-mudahan kita mendapat pengajaran ya daripada kisah ini dan sentiasa kita beringat kepada Allah SWT dan mengingatkan sahabat kita dan saudara kita, terutama anak-anak isteri kita, agar sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan mengambil peluang untuk menambahkan amal kita dan juga bekalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa dan tersilap di mana-mana. Semoga Allah mengampunkan saya dan tuan-tuan dan menghimpun kita di syurga Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jammilna bil 'afiyah was salama wa haqqiqna bit taqwa wal istiqamah. وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.